Kita minta Ustazah untuk menjelaskan pro and con kalau kita lakukan nikah gantung ini. Silakan Ustaz. Terima kasih moderator. Adik-adik yang kau muliakan, ladies and gentlemen, are you ready? Sekalipun nanti mungkin akak ni cakapnya tergagap-gagap, tersyasyu-syasyu, lupa segala poin misalnya. Tapi kalau niat itu ikhlas, jiwa itu besar nak dapat kebaikan, yakinlah adik akan pulang nanti dengan satu nur, satu cahaya baru dalam hidup. Baik, adik-adik yang kak muliakan, tajuk kita malam ni cukup penting. Sebab nanti kita nak hidup lama dalam alam yang kita sebut sebagai pernikahan. Siapa kat sini bila nikah nanti dia nak bahagia? Cuba angkat tangan. Siapa tak angkat tangan tadi? Cuba angkat tangan. Okey, yang tak angkat tangan baju oranye. Adik nak tak bahagia? Nak kan? Dia cuma malu nak angkat tangan. Ini pemuda-pemudi pemalu. Baik. Semua orang fitrah rata-rata memang nak bahagia. Tapi statistik menunjukkan antara ramai-ramai orang yang nikah ni hanya lebih 10% saja yang bahagia. Yang lain-lain tu dia ada konflik, ada yang bercerai, ada yang digantung tak bertali, ada yang penuh dengan masalah, ada yang penuh dengan... Sebab suami batuk tadi kan, saya pernah terbatuk sama. Buat macam mesti ni. Betul tahu tak disengajakan? Okey. Jadi akak impikan sungguh adik-adik yang bercahaya belaka wajahnya di sini pada malam ni, nikah nanti ini generasi yang bahagia, lagi membahagiakan ummah, bahagiakan generasi, bahagiakan dunia, insya-Allah. Nak begitu dia kena bayar. Pay now, play later. Nak nikmat besar bahagia itu mesti ada benda sekarang yang kita kena bayar, betul? Baik, moderator tanya tadi tentang nikah gantung. Islam agama yang sempurna. Dia macam farmasi. Dekat farmasi tu ada macam-macam jenis ubat, betul doktor? Sebab ada macam-macam jenis penyakit, betul doktor? Doktor lebih tahu. Penyakit manusia pun begitu. Dia macam-macam jenis. Ada yang mak ayah dia jenis bermata RM, jenis diktator, kuasa veto, tak nak dengar langsung cakap muda-mudi ni. Ya. Ada juga jenis-jenis yang tak boleh nak bawa bincang. Ya. Maka bagaimana anak ni yang mungkin dah rasa dia di fasa perlu nikah, nak bincang dengan mak abah dia. So apa ubatnya dalam Islam? Dan ada yang mak abah dia sporting. Ubatnya bagaimana? Dia macam-macam ubat yang disediakan dalam farmasi Islam. Ada nikah macam biasa, ada nikah gantung, ada nikah misyar, ada nikah lari. Ya, walaupun tak berapa elok, tapi bila bincang-bincang kat mahkamah, kebanyakan nikah lari ni kesnya akhirnya sah. Ya. Dan zina bukan ubat. Zina tu racun. Siapa makan itu memanglah cari penyakit sungguh. Ya, maka ini dalam batas-batas ubat farmasi Islam untuk ubati masalah manusia yang berbeza-beza. Ada orang yang mampu tahan. Pada saat begini, dia fokus priority dia. Ya, strategi 3P. Pause, dia klik dulu. Aku sekarang apa? Priority aku. Aku nak pilih orang bagaimana? Nabi ajar bagaimana? Dia klik. Dia mampu rasional begitu. Klik butang pause dekat minda. Lepas tu dia pergi kepada step seterusnya, priority. Apa priority dia sekarang? Kalau dia belajar, nak belajar yang terbaik. Kalau dia nikah, nak nikah dalam keadaan dia memang mampu bahagia dan membahagiakan orang lain. Ikut
satu kajian psikologi, lelaki ni dia takkan betul-betul bahagia sehingga dia mampu ada self actualization dia. Dia ada self-esteem dia, iaitu pada kerjaya dia, ada wang sendiri, ada kenderaan sendiri, baru dia betul-betul rasa yakin diri. Kalau tak, dia takut-takut je, nak angkat tangan pun malu tadi. Dia gitu lagi. Biasalah, normal lah macam tu lah. Tapi bila dia dah ada sikit keuangan, dah mampu sediakan rumah ke kenderaan, walaupun biasa-biasa je, tapi itu meningkatkan keyakinan diri dia. Ketika itu dia mampu bahagia dan membahagiakan orang lain. Maka dalam kondisi ini, lelaki itu lebih berpotensi untuk bahagiakan kita kalau dia nikah dengan kita. Sebab tu mak abah duk bising-bising sangat. Dia orang dah macam-macam makan garam kan, terlebih garam lagi. Dia duk cerita kat kita tentang inilah kehidupan. Celiklah, belajarlah cepat. Tapi kita ni dalam usia begini, ikut kajian psikologi, prefrontal cortex kita belum cukup matang. Satu bahagian otak yang berfungsi menjadi brain. Brain ni, jangan buat lagi, fikir jauh, fikir impak dia, fikir 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, fikir. Itu fungsi dia. Bila dia belum matang, macam kita lalui kehidupan ni tak berapa nak ada brain. Bila berkenan, nak juga nikah, nak sekarang, seolah begitu. Maka adik-adik angkat mulakan, nikah gantung ini sebenarnya bukan digalakkan dalam Islam. Cuma dia menjadi salah satu ubat, kapsul bagi orang yang mungkin dah tak tahan lagi dah. Daripada kamu pilih untuk berzina, baik kamu pilih untuk nikah gantung. Sebelum tu, nikah gantung tu apa? Siapa tahu? Kongsikan. Kita bagi hadiah, InsyaAllah. Buku banyak, kita bagi hadiah buku. Siapa pelajar UiTM paling berani? Silakan. Apa itu nikah gantung? 1, 2, 3, habis masa. Nikah gantung ialah nikah yang cukup 5 syarat nikah, tapi digantung dengan sebab-sebab tertentu. 5 rukun nikah. SISWA. Siswa. S, suami. I, isteri. S, saksi. W, wali. A, akad. Kalau zaman dulu dek, orang gantungkan nikah tu sebab mungkin dia nikah dengan budak-budak umur 13 tahun, 6 tahun, yang tak reti lagi nak layan suami, tak reti lagi nak buat keperluan rumah. Maka bagi matang dulu sikit. Lepas dia dah meningkat dewasa sikit, baru dia tinggal bersama dengan isteri tu. Tu zaman dulu-dulu punya cerita. Sekarang ni orang nikah gantung ada pelbagai sebab lah. Ada orang yang dia nak sambung kat overseas, memang tak sempat dah nak buat kenduri ke apa, dia nikah dulu. Kenduri nanti setahun kemudian bila dia balik semula dengan duit beasiswa sikit-sikit. Ada orang dia nikah tanpa duduk bersama. Seorang duduk kat college A, seorang duduk kat college B. Duduk college asing dengan mak bapak masing-masing. Maka lelaki ketika itu tak ada tanggungjawab untuk bagi nafkah pada isteri, sebab duduk asing-asing. Dan isteri, kalau dia mahu, tak ada tanggungjawab untuk taat pada kemahuan dia tu, sebab tak ada nafkah kat situ. Islamnya adil, dia ada timbal balasnya. Dia ada hak, ada tanggungjawab. Tak bagi tanggungjawab, hak tu tergantung. Begitu. Islam tak pernah diskriminasikan lelaki atau perempuan. Dua-dua dapat keadilan dalam Islam. Maka nikah gantung, kak ulangi lagi sekali, adalah pilihan bagi orang yang ada sebab-sebab tertentu. Tak kisahlah apa pun sebab dia, dan dia rasa nikah gantung ni tak bawa perpecahan dengan family dia. Dia rasa nikah gantung ni dapat selamatkan dia daripada zina. Maka ini memang satu ubat yang Islam benarkan. Silakan. Wallahu a'lam.